Saya nak cadangkan kepada ahli parlimen, kepada ahli-ahli parlimen ni, sepatutnya diorang buat perjumpaan dengan macam Alha ni, diorang buat perjumpaan dengan ibu bapa yang mana diambil anak-anak diorang ini. Buat perjumpaan, panggil keluarga ini datang ke parlimen, buat satu press statement, tunjukkan kepada dunia bahawa inilah tindakan yang dikenakan ke atas mereka ni. Mereka ini bukan ada di kalangan mereka, bukan ahli GISB macam Bukas ni hantu raya, pusat kajian ajaran sesat. Admin pun kita tak tahu siapa, macam mana. Ini page fake account ni, fake account ni sama juga macam surat layang. Sama lah surat layang apa dia? Surat layang tu dia tulis kan, dia tulis satu surat layang tanpa ada nama orang yang tulis, tanpa kita boleh kesan siapa yang tulis. Baca surat layang dalam parlimen kena ambil tindakan, betul tak? Ya, ya. Kena gantung parlimen 6 bulan sebab baca surat layang. Melibatkan Pukas, ini melibatkan satu kenyataan yang fake account, tak ada sandaran, tak ada admin, kita tak tahu siapa yang tulis. Macam mana kita boleh rujuk kepada page yang tidak ada sandaran ini? Macam mana kita boleh rujuk kepada page yang tidak ada admin ini? Ini sama macam surat layang juga. Sebab apa ambil tindakan berdasarkan page ini? Yang terbaru ni kan KPN keluarkan kenyataan. Dia kata kanak-kanak yang duduk di JSB ni ditayangkan dengan video militan kan. Wah, sedihnya dengar. Ini semua tuduhan kan, tuduhan. Sepatutnya apabila buat tangkapan itu mau tunjuk. Tapi kalau dah lama macam ni, macam-macam boleh jadi selepas ini. Macam-macam boleh jadi selepas ini. Allahu Akbar. Bila dengar yang pagi tadi ada Nancy cakap yang pasal ya kan ada orang tanya kenapa anak yang masih menyusu dipisahkan. Lepas tu Nancy jawab, tak ada, anak-anak yang masih menyusu dia dah bagi pada mak ayah. Dia kata sebab dia pun naluri seorang ibu. Tapi dalam saya ada kenalan kami adalah kumpulan kami ni yang masih anak dia masih menyusu baru 10 bulan kat dalam. Itu habis tu budak tu siapa tak menyusu. Dia maksudnya dalam tu dia tak tunjuk bukti pun. Masalah dalam parlimen ni memang pelik. Dia cakap tu tanpa bukti tapi orang terima je. Anak masih menyusu ada lagi. Saya nak cadangkan kepada ahli parlimen. Saya nak cadangkan kepada ahli parlimen. Saya nak cadangkan kepada ahli-ahli parlimen ni, sepatutnya diorang buat perjumpaan dengan macam Alha ni, diorang buat perjumpaan dengan ibu bapa yang mana diambil anak-anak diorang ini. Buat perjumpaan, panggil keluarga ini datang ke parlimen, buat satu press statement, tunjukkan kepada dunia bahawa inilah tindakan yang dikenakan ke atas mereka ni. Mereka ini bukan ada di kalangan mereka, bukan ahli GISB macam tadi kata. Hanya tinggal satu kampung saja. Dan diorang ini bukan ada, tak ada apa. Maksudnya ibu bapa ini dilepaskan. Macam Alha ni, dia dilepaskan, isteri dia pun dilepaskan. Sebab apa? Tahan anak dia. Itulah. Macam saya dalam ni mesti ada di kalangan ahli parlimen, di kalangan pegawai dia orang yang tengok. Tolong jemput, kita kumpulkan keluarga-keluarga ini dan bawa mereka ini ke parlimen Malaysia. Bawa saja mereka ke parlimen. Dan siapa ada dalam ni, boleh saja DM saya, siapa di kalangan yang anak-anak mereka masih lagi tertekan, masih lagi ditahan, tolong DM saya. Kita buat satu grup dan kita bawa ke parlimen Malaysia, kita kontak ahli parlimen, minta dia orang ini buat satu press statement di parlimen dan kita bagi tahu anak-anak mereka ini masih lagi ditahan. Sila. Macam saya sendiri sebenarnya saya sedang handle macam yang JIPAK tu, grup gerakan pulangkan anak-anak kami tu, saya lah yang bekerjasama dengan Tun Faisal lah untuk kita sebab setakat ni Tun Faisal lah yang nak membantulah. Memang Tun Faisal tak pernah pun minta duit dengan kami. Malah setiap perjumpaan dengan Tun Faisal tu, Tun Faisal siap belanja makan, siap sewa dewan tu semua Tun Faisal keluar duit. Tak ada pun Tun Faisal minta duit kat kami.
Cuma sekarang ni bila kita dah buat sidang media tu, belum ada respon lagi daripada pihak sana. Malah dalam parlimen pagi tadi tu nampak dah sampai kat diorang kan. Adalah sebut dalam parlimen, cuma diorang menidakkan. Diorang menidakkan. Diorang tak nak ngaku lah benda tu yang salah diorang. Diorang ni, diorang boleh nafikan. Sebab itu kita kena bawa keluarga ini ke parlimen. Kita harap kalau Tun Faisal dapat info ni, buat kita kumpulkan keluarga ini, bawa ke parlimen. InsyaAllah saya sendiri juga akan turun ke parlimen. Bawa saja, kita bawa keluarga-keluarga ini semua ke parlimen. Kita bagi desakan secara lapangan kepada pihak berkuasa. Kenapa masih tahan anak-anak diorang ini lagi? Kalau nak siasat ibu bapa. Untuk apa pisahkan anak-anak daripada ibu bapa? Ini satu kezaliman. Memisahkan anak kecil daripada ibu bapa, letak dia di rumah kebajikan. Sebab apa? Dia orang masih ada keluarga, masih ada ibu, masih ada ayah. Dia orang perlu diberikan kasih sayang. Kenapa tahan anak-anak ini untuk apa? Ini yang kita nak bagi tahu. Tahan anak-anak ni untuk apa? Ini kalau dibawa semua keluarga ini ke parlimen, insya-Allah kita juga akan turun ke parlimen. Saya juga akan turun ke parlimen, insya-Allah. Cuma yang sekarang ni kami sebenarnya macam dalam grup kami ni tak ramai yang berani ke depan sebab banyak ugutan daripada pihak polis sendiri, yang mana baru ni 2 hari lepas bila polis panggil dia ke balai sebab dia dah lepas dari siasatan. Cuma dia ada tarikh yang dia kena ke balai. Bila dia ke balai tu polis ambil handphone dia. Jadi diorang ni bila yang lain nak kena panggil tu diorang semua jadi takut. Dia jadi takut, betul. Jadi takut sebab kena ambil handphone. Kami dah lah tak ada apa bila ambil handphone. Masa dia ke balai, ada tak lawyer ikut dia? Masa tu yang pergi tu tak ada, tapi bila dia dah beritahu kami tu lepas ni kami tanya lawyer kata memang kena bawa lawyer lah lepas ni. Betul. Ini tapi sekarang ada lawyer seorang je kita yang akan ditakutkan macam ni melibatkan undang-undang. Sebab tu kalau orang-orang di sebalik sana, dia orang tak takut nak pergi balai. Sebab apa? Dia orang akan ditemani oleh lawyer. Dia orang tak takut langsung. Tapi bila kena kepada orang kita, inilah yang berlaku. Satu tekanan, satu ugutan secara tidak langsung. Dia bukan ugutan secara direct, dia ugutan ini secara indirect. Tindakan-tindakan sebegini akan menakutkan orang-orang lain yang nak bersuara. Ini yang akan berlaku. Sebab itulah kita harap selepas ini ramai lagi peguam-peguam yang akan muncul, yang akan bantu, ramai lagi ahli parlimen yang akan muncul, yang akan bantu, yang bersuarakan isu ini. Kita perlu gegarkan seluruh negara. Isu ini perlu mendapat pembelaan mengikut undang-undang negara. Ini yang saya nak bagi tahu. InsyaAllah kita akan berikan kerjasama. Kalau tuan-tuan ni semua dibawa ke parlimen untuk buat sidang media di parlimen, insya-Allah saya akan jadi salah seorang yang akan turun, yang akan support, yang akan memberikan sokongan di parlimen, insya-Allah. Tak, kami ni bukan nak backup JSB, faham tak? JSB itu ada mereka, orang-orang atasan tu yang mereka kena jawab. Okey, kami ni bekerja. Jadi yang untuk yang orang atasan ni lah yang kalau dia nak itu dia yang kena jawab bagi untuk JSB. Sekarang ni kami nak pertahankan hak kami. Kami nak tuntut keadilan ke atas diri kami yang dah dianiaya ni. Dianiaya bukan dianiaya oleh JSB, dianiaya oleh kerajaan sendiri, oleh polis, oleh JKM. Kami dah macam sekarang ni istilahnya kami dah tak ada hak sebab mereka mengklaim kami ni mengabaikan kanak-kanak. Saya jentik anak pun tak pernah. Saya jentik anak pun tak pernah. Malah kami kalau kata kami abaikan kanak, saya ada je video saya bawa anak-anak pergi camping, anak saya makan apa? Makan lencok, makan nasi mendi yang mana dalam ni kata anak-anak tu teruja dibagi biskut Oreo dan roti berkrim. Saya ada simpan gambar-gambar anak saya makan lencok, makan aiskrim yang bekas yang mahal, makan. Lepas tu kami pergi camping berkemah apa semua. Takkan itu mengabaikan kanak-kanak? Itu bukan isu dia. Bagi saya itu bukan isu utama dia. Itu bukan isu utama dia. Kan? Itu bukan isu utama. Sebenarnya
kita haraplah semua ni akan mendapat pembelaan. Ada, InsyaAllah kita akan terus buat live nanti. Kita akan terus bercakap tentang isu-isu melibatkan GISB ni. Bagi saya banyak isu, contohnya isu-isu melibatkan lain-lain rangkaian perniagaan relax saja, tak ada masalah pun. Sedangkan kita pergi buat laporan polis, kita turun pergi buat laporan polis, relax saja dia orang, tak ada hal pun. Merompak, ceroboh tanah kerajaan, rampas tanah kerajaan, relax saja, tak ada masalah pun. Ada yang kita pergi turun di Johor, kita buat laporan polis, kita pergi relax saja, tak ada apa pun kena, kan? Tak ada apa pun. Tapi dekat GISB satu malam saja sapu semua habis. Hebat. PMX sendiri dia cakap dia tak bayar gaji. PMX sendiri cakap dia tak dibayar gaji. Elok lah hidup.